Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan tunjukkan contoh-contoh aib. Kan jadi mungkin kita ada yang terkeliru ke, tak jelas ke, macam mana yang dikatakan itu. So senangnya kita bagi contoh lah. Kan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ni antaranya lah. Kan mesti ada banyak lagi. So nombor satu, seorang CEO office kena tipu dengan satu sindiket. Okay, seorang CEO office ni kita bayangkan dia orang yang kaya lah, mana kata dia kaya, tapi dia kena tipu dengan satu sindiket, menyebabkan dia jatuh miskin. Apa kedana? Mungkin bankrupt, kan? So dia menyebabkan dia tinggal di rumah flat low cost, kan? Dia jatuh miskin. Tapi dekat office dia masih lagi pakai kereta office tau, kata kereta office nampak mewah kan, pakai pakaian yang nampak macam bergaya, mewah lah orang kata kan. Tapi rumah dia habis, dia tak ada duduk dah rumah tu, harta dia dalam bank tak ada. Ada tak orang awam tahu? Orang tak tahulah kan, pasal rumah dia pun tak ada, dia duduk flat kan, dan dia pun duduk kawasan yang lain, dan dia pun tak bagi tahu kepada sesiapa pun kan, sebab dia nak menutup keadaan dia, yang kemiskinan dia tu, dia nak tutup. Dia tak nak nanti bila orang tahu, orang akan macam pandang serong kat dia ke, ataupun macam dia sendiri rasa macam dia rasa macam low. Kalau orang tahu dia malu, dia rasa malu. Okay. So sebelum ni dia tinggal di rumah banglo lah. So lepas ada berlaku peristiwa macam ni, dia tinggal di rumah yang low cost ke, rumah setinggan ke, kan. Lepas tu berita ni ada sampai dekat satu orang. Satu orang ni dia bagus lah. Dia nak pergi sedekah lah orang kata kan. Dia nak pergi sedekah, dia nak bagi hadiah ke, okey kan. Dia bagi hadiah lah. Dia ni orang susah, dia bukan orang kaya kan. Dia nama dia pegang CEO jawatan kan. Jawatan CEO. Habis dia dah ditipu ke semua macam ni. So dia pun tak nak. Dia terima benda hadiah tu, tapi orang ni dia nak tangkap gambar. Dia nak tangkap gambar. Tapi CEO ni dia tak mau bagi kebenaran. Sebab apa? Sebab dia rasa malu. Bila nanti kalau tangkap gambar nanti, dia ni publish dekat sosmed, kan, dekat social media. So nanti dia akan malu sebab orang akan mungkin ada orang yang akan tahu dia ni siapa kan, dia jadi macam ni. So dia rasa malu pada diri dia. Maka bila dia yang merasa malu pada diri dia, orang tu tak boleh tangkap gambar dan pergi post. Sebab dia rasa satu kemaluan pada diri dia tu. Malu sebab miskin. Dia malu sebab dia miskin. Dia sebelum ni dia seorang yang dia ada kedudukan ke, dan dia seorang yang kaya, tapi sebab benda something berlaku kan, habis bisnes dia kan. So macam jadi satu ni lah, satu benda yang malu bagi diri dia. Jadi orang tu haram kalau dia nak pergi tangkap gambar dan nak pergi post dekat Facebook, walaupun niat dia adalah niat yang baik. Niat dia adalah untuk orang ramai supaya tahu lagi keadaan orang ni, dan orang boleh datang kan, bagi bantuan lagi. Tapi orang tu, CEO ni, yang ni, dia sendiri rasa malu. Sebab apa? Sebab dia mungkin nak menjaga, orang kata apa, air muka dia kepada staff dia. Itu satu. Yang kedua, dia malu pula. Pokok saya keluarga dia dekat kampung tahu keadaan dia, nanti mak ayah dia risau, mak ayah dia sedih. Jadi dia tak mau benda ni. Dia nak jaga benda ni, maslahat ni yang dia sedang hadapi. Jadi sebabkan tu maka haram untuk orang tu pergi tangkap gambar dan pergi post kepada public. Tak boleh sebarkan. Okey. Cuma kalau berlaku sebaliknya, CEO tadi dia tak kisah. Dia tak kisahlah, tak apalah bang, tolong saya pun bagus dah. Kalau nak sebarkan lagi supaya ramai orang yang bantu saya. Dan kalau dia ada pemikiran macam ni, dia tak kisah, dia suka, dia redha. Okay, syarat suka dan redha, okey. Dan tak ada masalah. Boleh tangkap gambar, boleh pergi publish kan, tak ada masalah, boleh. Okay, sebab bergantung kepada orang tersebut ni. Kan, walaupun niat orang tu dah bagus dah sebenarnya kan, yang datang membantu tu niat dia bagus, niat dia memang lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah nak tolong lah. Kan? Tetapi dia berbalik pula kepada orang ni. Kat situ. Sebab tu kena belajar adab juga kan, kena minta izin dulu, tak gambar boleh ke, kemudian kena terang kami nak publish benda ni semua.
Kalau orang ni rasa tak selesa, dia rasa tak boleh, dia rasa ada benda yang dia kena jaga, kan? Jadi dia tak bagi izin, so tak boleh. Haram kat situ. So benda ni kena jelas dulu. Nombor 2, seorang budak, student lah, seorang student, dia sentiasa dapat A dalam exam dia. Maknanya daripada student ni, daripada darjah 1 sampai darjah 6, sentiasa dapat A. Kan? Sentiasa A, dia pelajar cemerlang. Tiba-tiba satu masa tu, masa dapat keputusan UPSR, dia dapat B. Kan? Mana kata dia dapat 4 subjek lah, 3A, 1B. Kan? Ibu bapa dia punya harapkan dia lah. Memang semua orang kata memang dia ni boleh dapat, memang straight A punya student lah, orang kata kan, tak pernah dapat B. Tiba-tiba ditakdirkan Allah, dia dapat B satu subjek, 3A 1B. Allah Ta'ala nak menguji dia. Kan? Dia punya malu. Dia punya malu. Orang yang selama ni, yang mungkin yang dia pandang lekeh ke, pandang yang dia ejek ke, yang teruk pada dia sikit kan, contohnya kan. Jadi orang tu pula dapat 4A. Jadi dia punya malu tu sampai dia kata dekat mak dia, mak jangan post dekat siapa-siapa, mak jangan habaq kat siapa-siapa. Cik memang malu betul dengan result apa yang cik dapat ni. Kan? Maka mak dia tak boleh pergi post, tak boleh pergi bagi tahu. Sebab tu dah jadi satu benda yang malu, satu benda yang aib pada diri dia. Sebab tu dia malu, dia aib sebab pencapaian. Dia yang punya bagus kan, dapat A, tiba-tiba dia jadi malu betul. Tiba-tiba mak dia nak pergi bagi tahu kat orang, jadi aib lah kat dia. Dia rasa benda yang aib dalam diri dia, dalam hati dia. So benda tu tak boleh. Seterusnya, seorang yang baik menghantar bantuan makanan di satu rumah fakir miskin. Fakir miskin ni tak tutup aurat. Orang ni pergi post gambar keadaan rumah dan gambar ahli family ni yang tak tutup aurat tersebut. So di sini berlaku dua lah. Kalau keadaan rumah ni macam mana? Keadaan rumah ni mana kata rumah yang berselerak, kan, tak terurus punya rumah, kan, sampai pakaian, coli, spender pun semua, kan, boleh nampak semua. Dan orang tu dia rasa, kalau orang yang bagi bantuan tu masuk ke rumah dia, dia rasa malu. Dia rasa segan, malu, aib pada diri dia. Jadi orang tu, dia tak boleh masuk ke rumah orang tu. Dia tak boleh masuk ke rumah. Satu benda. Yang kedua, dia tak kat gambar, nak pergi post tu tak boleh. Sebab tu dia hanya boleh hantar makanan, kalau macam tadi, hantar bantuan ke apa, dekat luar rumah saja dalam kes ni. Kecuali kalau tuan rumah tu, dia tak kisahlah. Mana kata minta masa sekejap, kan, masa sekejap saya nak kemas-kemas sikit, okey, kemas ke. Ataupun dia tak kisah langsung, tak apalah, masuk sajalah, tengoklah keadaan kami, kan, okey, dia tak ada masalah. Kemudian lagi orang tu pula minta izin, boleh tak saya nak tangkap gambar ni, saya nak post supaya orang tahu. Jadi ramai orang tahu, ramai orang bagi bantuan. Pemilik rumah kata tak apa, boleh, tak kisah. Dan okey. Tapi kalau katakan pemilik rumah kata tak boleh dah, saya tak selesa, saya rasa malu, segan orang tahu semua, orang dia tak tahu, adik-beradik saya kat kampung tak tahu, tiba-tiba depan nanti tahu, saya rasa malu, dan tak boleh. Okey. Begitu juga dengan keadaan tutup aurat. Bukan saja aib tu di dalam keadaan, mana kata aib tu dalam keadaan rumah tersebut saja, tetapi juga adalah tutup aurat juga. Tiba-tiba ada kita angkat gambar, ada family tu tak tutup aurat. Tu saya dah teranglah pada awalnya kan. Jadi sebab tutup aurat tersebut lah. Kemudian seorang ni dia ada tanda lahir, yang berbulu di badan dia. Orang ni kita angkat gambar yang sebarkan dekat sosmed. So dia tanda lahir yang berbulu. Orang ni pemilik yang tanda lahir yang berbulu, tanda lahir lah kan. Contohnya dia malu, kan, dia malu. Dan kita nak tangkap gambar, kita sebarkan. So benda yang salah. Sebab apa? Benda ni adalah benda yang benda yang aib, benda yang dia malu ada pada diri dia. Dia tak boleh buang. Dia tak boleh buang. Dan jadi ada satu kesilapan, satu kesalahan kalau orang tu pergi, yalah, tangkap gambar orang ni, lepas tu dia sebarkan lagi. Dosa lah. Tapi kalau dia cakap tunjuk kat orang ni dan dia pun okey, simpati dia, tak cakap apa-apa, dia okey, tak ada masalah lah. Tapi ni orang ni bisa tangkap gambar lagi, tunjuk. Kan, kalau niat orang ni, contohlah dia nak membantu, nak buat operation kat orang ni pun, dia kena minta izin dulu untuk orang ni boleh tak saya nak pergi post kan, supaya orang ramai boleh tolong. Nampak tak? Walaupun niat dia betul, tapi kalau orang ni tak setuju, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kecuali kalau dia kata boleh dah, tapi tutup muka saya, jangan bagi nampak, cakap bagi alamat saja ke,
Contohnya macam tu lah kan. Ataupun dia buat secara secrecy, buat secara rahsia lah, dalam grup, dalam apa, kepada 2-3 orang dia tahu benda ni. Dan benda ni 2-3 orang dia tahu. Maknanya dengan kaedah yang betul, cara yang betul, dia tak ada masalah. Dan dia bergantung juga lah kepada keredaan orang ni suka tak. Kalau benda dia yang dia rasa benda ni bukan aib, dia rasa benda ni tak aib, benda ni normal lah kan, dia tak rasa aib, jadi buatlah. Kan, tangkaplah gambar, post dah benda yang dia tak boleh nak simpan. Contohnya dia ada satu tak lalat besar dekat muka dia, macam nenek saya dulu kan, dia tak lalat besar dekat muka dia. Benda tu memang benda yang tak boleh nak buat apa kan, dia kena terima je lah, dia tahu je lah. Kan, so orang tangkap gambar pun dia pun tak apa, tak kisah, dia suka orang kata, dia tak ada masalah. Seorang isteri tak suka ditegur atau dimarahi di tempat publik sebab dia khawatir atau takut ada orang dengar teguran suami dia. Okey, seorang suami dia mestilah menegur isteri dia kan apabila isteri dia melakukan satu kesalahan. Tetapi bila tengok tempat, katakanlah dia nak tegur ni dekat publik, ada orang lalu lalang kan, jadi isteri dia ni tak boleh terima. Dan dia pun nak tegur tu pun tegur dekat tempat publik. So keadaan yang tak sesuai, jadi boleh menyebabkan berlakunya aib pada isteri dia, maka haram lah. Kecuali kalau walaupun tempat publik tetapi tak ada orang. Contohnya dekat situ satu ruang tu dia orang 2 orang je, tapi tak ada orang lalu lalang ke, then boleh suami nak tegur isteri walaupun di tempat yang publik sebab tak ada orang lalu lalang apa semua. Tapi of course janganlah sampai ke tahap kena nak kawal dan ada suara tu, tak boleh lah marah. Kan, nanti marah kalau sampai orang kata apa, mengaibkan isteri, mungkin orang lain akan dengar. Jadi kena jaga kontrol nada suara tersebut. Kan, teguran tu tak boleh dibuat lah dengan syarat tak ada orang tengok, dan dia pun tak dimalukan, tak diaibkan oleh suami dia. Seterusnya pasal rumah tangga yang ada masalah. Satu rumah tangga ni dia ada masalah, okey, suami isteri lah, dan masalah suami isteri. Suami ni dia pergi jumpa kawan-kawan dia, kenalan dia, parents dia, profesional. Dia pergi cerita pasal masalah rumah tangga dia ni tanpa berlapik. Dia dengar, tanpa berlapik, A to Z dia pergi cerita semua kan. Jadi bila dia pergi cerita semua tu A to Z, secara tak langsung dia telah membuka aib isteri dia, maka benda tu jadi haram. Benda tu jadi haram sebab dia pergi cerita dekat semua orang yang tak sepatutnya. Dia mungkin boleh cerita kepada parents dengan profesional ni kan, tapi dia pergi cerita kat semua orang tanpa berlapik A to Z, tak boleh lah kan. Tetapi sebaliknya, kalau katakan dia pergi bercerita kepada kenalan dia, kawan dia, parents ke, profesional ke, tetapi dia mengawal, dia berlapik, dia berlakon ke, dia berlapik, dan dia tak buka cerita yang menunjukkan aib isteri dia, dia tak menunjukkan aib isteri dia. Sebab apa? Dia fokus kepada masalah yang ada, masalah diri dia ke, contohnya lah kan. Jadi benda tu dia tidak mendatangkan aib kepada isteri dia. Jadi benda ni boleh lah. Dia minta pandangan walaupun ramai orang, tapi dengan ada cara dia, yakni dengan kaedah yang berlapik, dia kena berlakon ke kan, dia tidak membuka aib isteri dia kan. So benda-benda ni memang boleh lah. Okay. Seorang pencuri tabung masjid kena tangkap dan karya pergi viral muka dia di publik kan. Okay, ada ni banyak kisah berlaku kan. Kena seorang pencuri ni masuk masjid, curi tabung masjid, lepas tu kena tangkap. Lepas tu karya pergi publish kan, tangkap gambar kan, bagi denda lah, buka baju dia lah, lepas tu simpah hayang lah, kononnya. So dia macam bagi satu hukuman lah kepada dia supaya dia insaf kan. So benda ni dia dah tangkap gambar, lepas tu pergi publish dekat Facebook, nak bagi pengajaran kat dia. Niat tu bagus dah, nak bagi pengajaran, tapi cara tak betul. Bukan cara dia macam dengan memviralkan benda tu, maka orang ni dia malu. Kita dah buka aib kat dia, satu Malaysia tahu muka dia, satu Malaysia tahu keburukan dia. Daripada karya tu saja berapa orang yang tahu, jadi semua tahu. Kan, itulah benda yang tak boleh. Salah dah tempat, betul dia salah kan. Dia salah tu, dia dah salah mencuri, ini satu skop. Karya pula buat salah lain, satu skop yang lain, yang ni salah pergi aibkan dia. Tu tak boleh juga. Okey. Seterusnya yang bolehnya adalah seorang yang dah tipu banyak orang,
orang ni dia dah tipu ramai orang dah. Kalau kita tak buka dia punya aib dia, kita tak buka dia punya kesilapan dia, ramai orang lagi akan buka. Ramai orang lagi akan kena tipu. Kan? So kalau macam ni boleh. Kan? Kalau kita tak buka, kita tak cerita keburukan dia, yang akan menyebabkan orang ramai lagi akan kena tipu dengan dia, akan dipermainkan oleh dia, maka macam ni kita boleh cerita. Seterusnya adalah buka aib seseorang yang telah bertaubat, yang telah muhasabah diri. Contohnya suami ni dulu, dia masa tahun pertama perkahwinan, orang kata baru berkahwin, dia pandai barang, dia tak boleh nak kawan, dia pergi tampak isteri dia kan, dia pergi tampak isteri dia. Lepas tu dia pun menyesal, dia pun muhasabah diri, dia pun tak pernah pergi tampak lagi isteri dia. Itulah kali pertama dan terakhir yang dia tampak. Tapi 5 tahun kemudian, apabila ada masalah rumah tangga ke, kemudian isteri dia ataupun ahli keluarga mentua dia bagi masuk campur dalam masalah rumah tangga dia, dan dia orang ni bagi tahu dekat dia, dia orang ni bangkitkan semula kisah yang 5 tahun dulu yang dia pernah tampak isteri dia ni. Yang dia pernah tampak isteri dia ni 5 tahun dulu, keluarga mentua ni pergi bangkitkan balik. Dan mereka mengatakan dia tak pernah berubah, dia sama saja. Padahal dia dah berubah. Pertama ni, padahal dia dah berubah. Yang kedua, dia dah bertaubat dan muhasabah diri. Dia tampak tu sekali je masa dulu. Dah lama 5 tahun dia pun dah berubah dah ni. Cuma mungkin dia masih ada lagi orang kata apa, sifat pandai barang dia lah, sifat marah dia tu. Tetapi bila berlaku macam ni, orang akan selalu bangkitkan balik benda yang dah lama, dah tutup buku dah semua. So benda ni buka aib dia balik. Benda ni yang dilarang oleh Islam, tak boleh. Kita kena tengok dia buat salah tu, kalau salah dia dekat, tengok timeline. Tengok timeline. Salah dia pada sini, kita buka sini ya. Jangan kita buka pula cerita dekat sini yang dah lama punya. Dia jangan macam tu. So sebab tu dia balik pada timeline. Dia buat salah kat sini ke, ataupun kita muskil, kita bertabayun, kita nak tanya apa yang berlaku. Sini saja. Jangan dia cerita pasal benda ni, padahal dia dah bertaubat, dia dah bermuhasabah diri kan. Dia dah tak buat lagi benda ni, dia pun cuba untuk orang kata mengurangkan barang dia ke kan. Okey. So itulah orang kata kena jaga aib yang lalu. Yang ni. Tu kat situ yang dah punya masalah dan kesalahan. Satu saja. Assalamualaikum.